Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا وأنت علينا قادر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini boleh sama-sama kita berkumpul di dalam sebuah majlis ilmu kita, iaitu majlis ilmu mingguan. InsyaAllah pada pengajian kita ni kita akan mula-mula iaitu bab al-aqidah. Kemudian kita iringikan madah tafsir dan kita akan mengiringikan madah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mula-mula sekali ni kita senantiasa duk mengajarlah tentang pahaman ahli sunnati wal jamaah di sisi ahli sunnati wal jamaah. Kerana terkadang kita mengaku dengan perkataan kita, kata kita ni sebagai ahli sunnati wal jamaah, kita nak tahu apakah pengertian ahli sunnati wal jamaah dengan sebenarnya daripada apa yang dipahamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, supaya kita lepas diri kita daripada taklid, lepas daripada pegangi sekadar turut sahaja. Kita nak beralasan yang berlandas kepada Alkitab was Sunnah dan apa yang dibawa datangkan oleh warasatul anbiya. Setelah daripada kita mengaku kata kita ni ahlus sunnah, ahlu ni mana ampunyo. Ampunyo ni mana atau orang hak ikut ti. Mana sahut ti, mana orang nak sahut ti nak ikut. Mana kata kita mengaku kita ahli ni mana orang nak ikut. Ikut apa nama? As-sunnah. Sunnah ni hari ni kita nak tengoklah sunnah ni makna lagu mana sunnah. Hak yang dipahamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagu mana ya faham. Supaya kita tak gelicir daripada kacing hak asal. As-sunnah ni kita nak tengok di dalam logat bahasa Arab dulu mula-mula, supaya kita tak terlari kacing kita daripada pahami hak asal. As-sunnatu fil lughah, sunnah dalam lughah ni makna gana? As-sunnatu fil lughati mushtaqqatun min sanna yasinnu yasunnu. Makna kata sunnah ni maknanya daripada fi'il bunyi sanna. Sanna fi'il mudhari' yasinnu ataupun yasunnu. Boleh dua. Kemudian sannan fahuwa masnun. Sannal amr, sanna ni mana sannal amr, mana kita membayankan satu perkara. Sunnah ni mana kata asal makna dia keterangan. Ya tak say pasal duk susuk-susuk, tak nyata, tak cerak tu, bukanlah tu.
Sunnah ni mana orang yang duduk di dalam jalan keterangan. Itu makna ahli sunnah. Terang dengan apa? Terang dengan Alkitab dan Sunnah lah. Terang hak tu, tak ada terang hak lain. Kalau gitu, sannal amr bimakna bayyanahu. Keterangan bagi urusan tadi. Itu satu makna daripada makna as-sunnah. Kemudian sunnah makna yang kedua, as-siratu wat-tabi'ah. Sirah ni jalan ni hidup. Dan tabi'at kelakuan, tingkah laku. Ataupun orang panggil at-tariqah. Tariqah ni mana jalan ni. Sunnah ni mana jalanan? Jalan ni mana? Yakni jalanan yang diberjalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua. Kemudian makna yang ketiga daripada lafaz sunnah ni kita dah biasa dengar ke dalam Quran sunnatullah. Ulama kita dah sebut sunnatullah ni makna lagu mana? Ai hukmuhu wa amruhu wa nahyuh. Hukum Tuhan hukum Allah Taala, suruh Tuhan dan larang Tuhan. Kalau gitu sunnah ni tiga makna ni dalam logat cakap bahasa Arab tak keluar pada tu. Wa ima perkara yang keterangan, wa ima perkara yang jadi jalan ni, wa ima hukum ni. Tiga ni. Itu mana as-sunnah. Kalau gitu kita nak mari tengok hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang dia mensyarahkan akan itu perkataan. Ya sebab kita ni ahli sunnah ni nak cia tak payah. Sebagaimana dok royak lah. Alamat dia apabila dia sebut di mulut dia, ya ada kata hadis Nabi mari. Ataupun ayat Al-Quranul Karim di lidah dia. Gilah ngaji di mana hak ni konsep hak ahli sunnah kita. Mana ahli sunnah ni pakai rebut nak belaka. Ahli tariqah berebut nak. Ahlul kalam berebut nak. Hingga Syiah berebut nak juga. Seumpama ada satu buku tu dituliskan oleh Muhammad Tijani, orang Tunisi asal. Tapi terbalik jadi Syiah. Dia tulis kata Asy-Syiah hum ahlus sunnati wal jamaah, dia kata. Syiah iaitu ahlus sunnah wal jamaah. Orang pakai nak belaka. Awak apa? Kerana perkara ni perkara yang molek. Hak Nabi kata ma ana alaihi al-yaum wa ashabi, hak tu dah ahli sunnah. Sebab tu pakai rebut nak ambil tu. Apabila jadi rebut nak ambil banyak tu, jadi ulama sunnah kita malah nak bosan dengan demo. Dia letakkan nama puak kita ni, mana kata jalan ni salaf, mazhab salah. Supaya nak ikut benda tu lah ya. Cuma nak buat jadi beza sikit. Mazhab salah ke, ahli sunnah ke, firqatun najiyah ke, ta'ifatun mansurah ke, benda tu lah ya. Benda berlain ni nama tapi hakikat tu lah. Dalam bahasa Arab panggil muradif. Sekadar tu. Lalu daripada tiga makna tadi tu, daripada tiga makna yang kita dengar, as-sunnah ni mana mula-mula kita nak syarah, iaitu at-tariqah, jalan ni. As-sunnah mana tariqah. Sama ada baik ataupun tak baik. Sunnah ni mana jalan ni baik ataupun tak baik. Dua-dua ni boleh berlaku. Kalau sandar pada benda baik, jadi baik. Kalau sandar tak baik, jadi tak baik. Pahal lagu ni pahal daripada mana? Pahal daripada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Di dalam kitab dia lah. Kitab Imam Muslim ni, dalam ahli sunnah kita ni, ada ibu kitab ni semua. Untuk jadi angin, jadi maraji', tepat kembali semua hukum dalam ni kitab ni. Yang pertama Bukhari, Muslim. Yang kedua, yang ketiga Abu Daud. Yang keempat Tirmizi, yang kelima Nasai, yang kelima, yang keenam Ibnu Majah. Ni ini apa kitab ijma' ulama kata jadi ibu kitab. Cuma tambah ulama lepas daripada tu tiga untuk nak sempurna, tambah Musnad Imam Ahmad, tambah Muwatta Imam Malik, tambahnya Sunan Ad-Darimi. Jadi 9 ibu kitab tadi itu semua hadis Nabi, kalau tak ada dalam tu bukan hadis. Beripun duk situ belaka, tak ada duk lain. Sebab itulah ahlus sunnati wal jamaah, nak katakan ahli sunnah pasti kena ada sandaran ing tadi itu daripada 9 ibu kitab. Kalau tak ada, bukan. Maka qara orang sunnah kita ni duduk di Mekah sekarang dan duduk di Mesir, ni 9 ibu kitab ni hafal dalam otak. Hafal dalam otak, bukan Quran sebuah.
Hafal sungguh. Ikut tanya di awal hingga akhir dengan sanak-sanak ada sekarang lah ni, ada. Subhanallah. Ni nak ayat kata orang nak sungguh kepada hadis Nabi. Musnad Imam Ahmad ni 20 jilid ni. Duk dalam otak dia. Terus buah ya, lepas tu Bukhari lagi, Muslim lagi dan sebagainya. Supaya kita nak win nampak kata orang nak pada sunnah ni nak sungguh. Bukan nak sekadar kata kecek mulut saja, tak, bukanlah tu. Kemudian kita mari tengok. Mari tengok kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata lagu mana? Dia kata dalam hadis. Kita dah biasa dengar sokmo. Hadis bunyi kata qala alaihi salatu wassalam man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Tu hadis sahih Muslim. Makna lagu mana? Cuba kita tengok. Kita cara nak faham gini. Cara nak faham dalam ahli sunnah dia penting. Supaya kita tak gelicir kacing. Ya wari perkataan lurah, kemudian dia iringikan fahami hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap lorak tadi tu. Bukan makna faham lurah kemudian kita pergi faham dengan mafhum hak lain, fahami hak lain. Itu bukan ahli sunnah. Cara-cara dia tadi itu ya lagu tu. Kita pergi ngaji Mekah belah tu, ngaji Mesir belah tu, ngaji Urdun belah tu, ngaji Yaman belah tu, ngaji Pakistan, India, ikut ngaji mana? Supaya manhaj. Orang panggil min mishkatin wahid. Daripada jalan ni yang satu. Ini konsep kita ahli sunnah. Kalau semaya, supaya belakang. Kalau lah baca Quran, supaya belakang. Fahami supaya belakang. Tak kira tu mazhab gapa-gapa, tapi akidah supaya habis. Ini ahli sunnah. Mana kata sahabat tu lah apabila kita pergi di Amerika, pergi di luar-luar negara, negeri-negeri barat, supaya kita duk jalan, duk jauh mah kita ni sama. Tak ada beza. Ini konsep kita. Sebagai Tuhan jagakan lambang ini bagi kita. Sebab tu kita sangat bangga dengan perkara-perkara tersebut. Sebab kita bukan duk seorang. Mana kata kita duk dengan ummah. Sekali dengan ummah, hak kata ummah mana tak? Ummah tu bukan mana duk seorang diri. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, man sanna sunnatan hasanah. Kalimah sanna sunnah terkadang gelicir setengah-setengah daripada orang Islam kita, gi faham kata sanna sunnah di sini makna gi buat rengkok dalam agama. Itu bukan makna. Golek ke orang duk buat rengkok dalam agama, duk ayat tak agama kita ni ada rengkok yang ambil sanna sunnah sini. Sebenarnya hadis ni bukan makna sanna sunnah buat rengkok bukan. Sanna sunnah ni makna melaksanakan perintah. Melaksanakan perintah hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh ataupun Allah Taala suruh. Itu makna sanna sunnah. Sebab hadis ni Imam Muslim sebut dalam kitab Babuz Zakat. Maaflah deh, nak ayat kata hadis ni kita nak faham pasti. Pasti lagu mana? Pasti kena ada asbabil wurud. Asbabil wurud mana dah mana? Makna kata sebab hadis Nabi ni Nabi nak kecek mari ada sebab dia. Orang ngaji tahu sebab begitu lalu ya. Sebab gapo ni Nabi kecek lagu ni kok mana ni? Boleh tahu sebab gitu lalu. Juga ayat Quran ya ada asbabin nuzul. Sebab boleh nak turun walaupun bukan semua, tapi tak apalah. Tetapi ghalib itu gitu. Jadi Nabi satu hari itu dia duk suruh sahabat dia ni mendermakan harta benda dia. Jadi berlambat sikit sahabat tadi itu duk kira dia berlambat sikit. Lalu zahir di muka Nabi tadi itu nak merah muka. Datang seorang di kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendermakan, lalu orang lain ikut, lalu Nabi kata dengan ini perkataan. Makna lagu mana? Sedekah ni Nabi suruh tak? Suruh. Tuhan suruh tak? Suruh. Jadi ada dalam Quran, ada dalam hadis. Maka melaksanakan oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kata man sanna sunnah. Siapa dia melaksanakan akan perintahan, bukan siapa dia merengka akan rengkaan. Kalau kita terjemah makna rengka akan rengkaan itu salah. Tak kena. Golek ke orang tu faham lagu tu lah. Ni tu Nabi sendiri suruh buat rengka dalam agama. Tak ada dalam agama tak ada rengka.
Hingga Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, maling orang ikut Nabi bulat-bulat sampai kan Nabi duduk mana dia duduk situ. Dia nak lakah orang kayu, Nabi tinggi, dia tak ada tinggi mana, Nabi bokak, dia bokak katik. Turut sebab begitu lalu. Dia katalah mana? Dia kata, kullu bid'atin dalalah wa in ra'ahan nasu hasanan. Tiap-tiap rangka dalam agama adalah tak betul jalan belaka. Sekali pun manusia nampak kata molek. Katuk begitu. Kalau gitu kalimah man sanna, mana mereka yang melaksanakan perintah hak Tuhan suruh. Lah mana buat contoh? Benda hak suruh mari, cuma demo tak ada buat. Kita buat contoh we tengok. Umpama kita dah hidup semaya Jumaat tu lah. Dulu orang kita tak ada pakai tudung, orang perempuan mari pakai hijab, pakai gapa. Makna kata orang hak mula-mula buat we tengok tadi tu mana melaksanakan perintah Tuhan, maka bagi dia pahala dan pahala orang beramal dengan dia. Kita boleh pahala dah sekali. Kamar dia pahala orang amal sekali dengan kita. Turut kita, boleh pula pahala. Mana? 2-3 ganjaran. Pakai amal-amal, pakai boleh kita. Tu makna hadis tu, hak sungguh. Juga waman sanna sunnatan sayyi'ah. Siapa dia duk pergi buat contoh tauladan, hak pesing tu hal lari. Seumpama sekarang lah ni, duk bunyi kata di betung ni banyak pakai dah halih batu cenduk. Hipik tanah. Duk hajar orang hipik tanah. Orang tak pandai hipik tanah, dia palako buat hajar hipik tanah. Boleh dosa dah. Orang hak ikut dia, naik tah dia juga. Itu makna kata man sanna sunnatan sayyi'ah. Hipik tanah ni Tuhan murih tak, Hasan? Murih. Mana dalil pada Allah Ta'ala marah kata kata tak boleh hipik tanah orang. Alhamdulillah. Ada dalil tak daripada hadis Nabi Muhammad SAW? Nabi kata la'anallahu man ghayyara manal al-ard. Allah Ta'ala melaknatkan orang halih batu cenduk. Makna kata dalil di dalam hadis Nabi Muhammad SAW hak sabit daripada baginda kata hipik tanah orang tak boleh. Dalam hadis lain-lain hipik tanah sejeka gini balik, insya-Allah Tuhan akan pulah ditekak dia 7 lapis bumi. Ditekak dia hari akhirat Islam. Enak sangat kok pulah yutawwiq al-ard fi unuqihim. Nabi kata, apa tak pandai lagu. Tapi dengan sebab tak tahu, ni boleh buat kerja. Ni perkara-perkara yang kita kena ambil tahu di sini. Baik, itu makna mula-mula sunnah dalam bahasa hak Nabi faham. Yang kedua, sunnah ni makna mana? Makna al-bayan, makna keterangan. Mana keterangan hak kita menyata dah saat ni dekat, mana keterangan. Seperti mana? Seperti ini ni, seperti Tuhan sebut dalam Quran. Tuhan kata sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl. Dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-62 dan 38. Tuhan kata sunnatullah di situ makna kan? Mana keterangan Allah Taala. Sunnatullah mana keterangan Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhan menyatakan bagi kita. Kalau gitu, ia tak lari daripada pahami hak asal. Sunnah ni tak lari daripada pahami hak asal daripada Allah. Apa hak Tuhan raya, apa hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan di dalam hadis yang sabit. Masalah hadis ni, yang pertama sekali kita nak buat hujah, belum daripada kita nak bicarakan makna dia, kita kena mengtahukan dulu, mensahkan dulu. Sabit sungguh tak daripada Nabi. Ada orang 1 hari, 2, 3 hari kemarin tu duk bicara tentang hadis. Mana duk bicara tentang hadis, duk gitu makna gini, makna gitu, makna gini, sedangkan hadis tu tak sabit. Apabila hadis tu tak sabit, ulama kata tak sedap caralah makna dia. Sebab hadis tak sabit, supaya kita kata nak makan gapo-gapo, kena tengok dulu habis umur ke tak. Kalau kacau dia nak makan habis umur, dia mau kata tak apa, benda ni halal. Lepas jadi lagu mana? Makan benda habis umur. Bahaya tak? Bahaya. Juga kita nak bahaskan masalah ilmu hadis, kita kena tasahihkan dulu. Hadis orang fakta kita maaf hadis, makna kata kurang sikit. Tak ada sikit, tak banyak. Terkadang tak tahu nak beza. Terkadang orang baca perkataan bukan hadis, kata hadis. Lepas tu Imam Sayyuti di dalam mazhab mutaakhirin ni baca baris pun tak kena pun dia kata masuk dalam hadis man kadzaba alayya muta'ammidan.
Nabi kata hadis mutawatir, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa dia dusta di atas Nabi hal keadaan sengaja, maka ambillah tempat kediamannya di dalam api neraka. Tuhan janji, Nabi janji. Maka Imam Suyuti kata kalau baca hadis baru tak kena masuk dalam hadis tu. Bahada royak kata hadis bukan hadis dengan sandar ke Nabi teruk. Sebab itulah orang kita ni, orang sunnah kita ni nak akaknya darajat orang kita ni supaya nak kata hadis tu hadis ke tak. Kena cara dulu kata hadis tu hadis ke bukan hadis. Supaya nak kata kita tadi itu tak gelecah, tak gelicir dalam masalah nak fahamkan. Kalau tidak, habislah kita. Makna kata gitulah cara-cara yang kita kena mengambil faham. Itulah kisah ni kita. Itu maknanya apa nama tu? Makna sunnah. Makna as-sunnah. Kemudian as-sunnah tadi itu di sisi apa beda? Di sisi Al-Quranul Karim yang ada dalam Quran dan ada dalam hadis. Nak fahamlah mana pula? Terkadang ni kita faham daripada hadis sekarang. Kalau Tuhan sebut sunnah di dalam Quran ni lah mana pula? Dia kata telah datang makna sunnah di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam hadis dan di dalam pendapat-pendapat yang diriwayatkan daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para salafus salih di atas wajah-wajah yang berlainan. Ghaliknya ada cara bak sunnah ni, cara diperkataan Nabi, perwaktuan Nabi, akuan Nabi dan semua tunjuk ke bagi hidupan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi makna sunnah yang datang di dalam Quran ini, makna dia tak lari daripada hak datang daripada hadis ataupun datang di dalam apa nama orang panggil lughah al-arabiyah. Datangnya lafaz sunnah di dalam Al-Quran dengan makna jalan ni. Apabila sebut dalam sunnah dalam Quran, kita baca ayat, insya-Allah, makna sunnah dalam Quran kita nak tadabbur Quran. Apabila sebut sunnatullah, makna at-tariqatu, makna jalan ni. Ataupun manhaj. Manhaj ni makna undangan. Undangan cara-cara kita nak jalan. Sebab itulah Allah Ta'ala kata dalam surah An-Nisa ayat 20 ni. Cuba kita tanda ayat, macam mana kita pergi buka tafsir tengok. Tuhan kata yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba alaikum. Sunanan jamak ibadah sunnah. Orang panggil jamak taksir. Kemudian Tuhan katakan di sini, Tuhan nak menyatakan bagi kamu dan nak menghidayahkan bagi kamu akan jalanan-jalanan mereka yang datang sebelum daripada kamu. Tuhan nak royak kata umat yang belum daripada kita ni, orang beriman dapat gapo, orang tak beriman tu dapat gapo. Tu ayat dalam Quran. Kalau gitu ilmu hak terang sekali tak ada dah nak lebih pada ilmu hak tu ayat. Dengan sebab itu cara kita sebagai orang Islam ini pasti kita kena tahu kata jalan ni hak benar sungguh dok di mana. Kita berasa kata tak berapa mana kalau hak sungguh. Tak itu bemo. Kalau hak sungguh ni kurang pencing ni kita kurang. Ayah ni. Kurang. Tapi hak tak sungguh kita suka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dah ulang banyak kali. Ulama kita pun ulang. Nabi mati tak? Hasan. Mati kata mati. Mati tak? Tahu dah nata Nabi mati. Tu ayat dalam Quran. Tu ayat dalam Abdullah dalam Quran. Dekat mana ayat? Aywa wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immat. Mana kata Nabi itu mati? Ada lagi ayat hak kata Nabi itu meninggal dalam ayat Quran ada tak? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau selagi akan mati. Mayyit mana kata selagi akan mati. Nabi mati dah. Abu Bakar katakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa dia dah ibadat kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad telah wafat. Semua dalil-dalil daripada Quran dan hadis, Nabi itu wafat. Itu dalil. Kemudian dalil ada ayat dalam Quran Tuhan kata wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan dok sangka kata orang mati syahid tadi itu mati. Kalau gitu Nabi dengan orang mati syahid ni hak mana lebih? Nabi lebih ke orang mati syahid hak lebih? Nabi hak lebih. Tiba-tiba Tuhan lari tak sewi kita kecek tentang kata orang mati syahid tu mati. Pasal bagaimana nak ayat Nabi tu mati? Ni faham masalah. Ya wa ukur qiyah lagu tu.
Nak jawab di sini kata, hak Tuhan kata, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat. Mana kata orang mati syahid tak mati tu? Tak mati di situ mana hidup di dalam alam barzakh. Bukan makna kata hidup di atas alam dunia ni. Sebab tu dikembomikan orang mati syahid kan, dan dikapalkan mayat dia. Kemudian isteri dia pun boleh kahwin baru kalau dia kanak dan sebagainya. Kalau gitu mati hidup situ hidup alam barzakhiyah. Nabi kita pun hidup, tapi hidup alam barzakhiyah, bukan hidup duniawiyah. Sudah. Alam kita ni ada banyak mana, alhamdulillah. Ada alam arwah belakang tu ada dulu. Kemudian alam perut ibu. Lepas pada tu alam dunia kita duduk sekarang. Lagi tu alam barzah, alam kubur. Yang kelima alam al-akhirah. 5 alam. Hidup hak mana wucerak dulu, baru nak turunkan hukum. Sebab saya duduk royak gini banyak paham daripada saudara-saudara kita balik Malaysia sendiri, Indonesia, hak kita sendiri pun duk pergi faham kata Nabi itu tak mati. Sebab itulah gapo-gapo nak minta ke Nabi, tak saya minta ke Tuhan. Minta ke Nabi, hey Nabi we aku ni gini, we aku ni gini. Ya bukan masalah gitu, sebab Nabi kita ni telah wafat gitu. Kemudian kalimah yuridullah liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba alaikum. Allah Ta'ala ni hendak nak menyatakan bagi kamu dan nak menghidayahkan kamu akan jalanan-jalanan mereka-mereka yang datang sebelum daripada kamu. Mana kata orang belum daripada kita beriman dengan Nabi, beriman dengan Islam, beriman dengan Allah Ta'ala ni nak dapat gapo ganjaran? Tuhan royak. Juga orang yang tak beriman lagu mana Tuhan buat? Ya kafir ya ada dua Hasan. Ada kafir hak biasa lawe, ada kafir hak biasa tak lawe. Hak lawe tadi tu tak selamat. Kalau hak tak lawe biar doa Tuhan widok ke dia. Sebab Tuhan kata, walau yu'akhidullahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Kalulah Tuhan nak ambil salah dengan orang yang lawe aku ni, orang yang kafir sungguhnya, mana kata tak tinggal soreh habuk tahun kabar ni. Tapi Tuhan wi tempoh kepada dia. Orang tak lawa Tuhan, tak apa. Kalau lawa Tuhan, seumpama Firaun Namrud dan Tuhan cakkan dia. Tuhan sudahkan dia. Itu maknanya, apa nama? Makna bagi as-sunnah yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian, as-sunnah ada dalam Quran ni, makna kelakuan dan benda hak berlaku. Al-waqai' wal-hawadis. Sebagaimana Tuhan kata dalam Quran, ayat yang ke 137 daripada surah Al-Imran, Tuhan katakan, Tuhan kata qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Qad khalat, sesungguhnya telah dahulu mari sebelum daripada kamu wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunanun. Sunan makna kata gapo di situ sunan, yakni kelakuan, benda hak berlaku, balasan. Maka hendaklah berjalan tengok hai umat Nabi di atas muka bumi ini, cuba tengok bagaimanakah hujung jatuh orang hak bakit dusta terhadap agama Allah dan bakit dusta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok. Kalau gitu kalimah sunanun di situ mana gana? Mana hawadis, mana kelakuan, mana benda hak berlaku. Sing tiketkeun hak Tuhan buat lagu mana. Itu maknanya gitu. Dan juga sunnah yang sebut di dalam Al-Quranul Karim, yakni maknanya satu lagi, iaitu makna al-hikmah. Al-hikmah makna bijaksana. Bijaksana ni makna kata diri sunnah-sunnah tu kebijaksanaan. Sebab itulah kita sebagai ahli sunnah nak gapo kena pergi dengan kebijaksanaan, pergi dengan kepintaran. Bukan makna kata kita pergi ikut dia tu, bukan. Kena ada cara, sistem. Kita nak jalan lagu mana, kena ada pelaturan. Sebab itulah kita tengok jadi maju. Boleh buat muka tu, boleh buat muka ni, taqaddam orang panggil kata. Jadi maju orang kita. Sebab orang ahli sunnah dia bergantung kepada sumber sunnah, maka jadi majulah dia. Tuhan nak lagu ni, maka kita jalan seperti ni. Nabi berjalan seperti ni, kita berjalan seperti ni, maka dapatlah ganjaran kita, tak keluar kita daripadanya. Itulah makna as-sunnah di dalam lugah al-Arabiyah dan di dalam hadis Nabi, dan dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita berhenti situ dulu. Bab sunnah ni pegangnya kita ni bab akidah. Kita nak ngajar akidah dulu mula-mula.
Kembali kita nak tengok sunnah di sisi pahami fak-fak para sahabat dan para salafus salih pada hisah yang lagi akan datang pada minggu depan pula. Pada tu kita nak masuk madah tafsir pula insya-Allah taala daripada surah Al-Hujurat. Wallahu a'lamu bis-shawab. Coba kita tengok suratul Hujurat ayat yang ke berapa tu? Ayat yang ke-6 nah, ayat yang ke-6. Insya-Allah kita tengok ayat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan akan ini surah ni, iaitu surah Al-Hujurat, iaitu turun setelah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah kepada negeri Madinatul Munawwarah. Ayat ni sebagai surah ni sebagai surah al-akhlaq, surah nak bentuk budi pekerti. Sebab manusia kita ni kalau tidak ada budi pekerti, tak ada bezalah dia dengan binatang ternak ke. Sebab budi pekerti inilah dengan pegangan kita, iman kita benda sekali, benda mulazamah. Seumpama jasad dengan roh. Seumpama jasad dengan roh. Tak ada beza kali. Tak ada beza di antara budi pekerti dengan iman. Kita kalau tak beriman dengan Allah Ta'ala, tak selamat. Juga kalau kita tak ada adab, tidak ada akhlak, tidak ada budi pekerti pun tak selamat juga. Sebagaimana duk wayak sama-sama lah. Nabi kita ni akhlak molek tak? Hasan, molek tak? Molek. Tuhai puji tak Nabi? Kata akhlak molek? Puji dah. Puji di mana? Yang Abdullah puji di mana? Ha? Dalam Quran di ayat bunyi kata aywa wa innaka la'ala khuluqin azim, suratul qalam. Kita ni kita ngaji pesen ni. Ngaji pesen kata apabila kita kecek masalah, kita wi ada ayat. Kita wi ada hadis, terutama pelajar-pelajar ni kena lagu tu. Belalah ayah-ayah kita ni, kita nak wi semangat supaya nak boleh tarbiyah pula anak cucu dia. Tapi kita ni hak budak-budak ni mana kata kita apabila kecek maudhu' ke apa, kita ayat Quran kita mari. Tapi nak buat gitu sampai gitu kena hafal lah. Hafal Quran lah mula-mula. Jangan malah hafal Quran ni hafal semuka sehari tak apa dah. Saya masa duk ngapa 2 bunga sehari. 2 bunga sehari mana 4 hari habis sejuh. 4 hari tu habis sejuh. 4 hari tu habis sejuh. Mana kata gitulah cara kita hafal Quran. Tapi hafal tu hafal sungguh lah. Mana hafal sungguh. Saya hafal tu hafal sungguh. 4 kali khotel dengan guru. Ambil di awal hingga akhir 4 kali dengan guru yang berlain ni. Mula-mula kena hafal Quran dulu. Lepas pada tu kita ngaji tafsir. Supaya kita boleh faham kata ayat ni kita nak buat dalil gini. Juga hadis Nabi. Tu guru saya ya 2 ya bawa. Demo. Yang pertama Quran, yang kedua Riyadhus Salihin. 2 tu. Pergi 2 tu. Sebab tu dia naik tah member yang ngajar ya gapo, mari hadis mana pun dia tubik habis daripada otak dia. Lepas tu orang letak. Sebab apabila kita baca Quran, baca hadis kepada orang tak kira mana dah. Tak serupa. Sebab kalian ni kalian wahyu masuk dalam roh lalu dah. Serah masuk dalam roh lalu. Hak ni manfaat dunia dan akhirat. Tak ada hak lain. Ha baik. Jadi apa nama ni, ayat tu kita nak tengok ayat yang kena. Kita baca sampai ke ayat yang ke-5, hari tu kita berhenti. Ni ayat yang kena kita nak masuk. Saya nak baca selalulah ni. Kita tengoklah bila-bila apa nama ada tafsir tu kita tengok. Ataupun bawa Quran mari tak apa. Nah bawa Quran tengok sikit-sikit. Kita nak tengok sebagai kongsi supaya kata kita tak terlari daripada apa yang dikemukakan oleh alim ulama kita di dalam syarahan-syarahan dia. Saya pergi hak ni mana pergi tafsir Ibnu Katsir dan pergi lagi tafsir Tabari. 2 tu yang kita pergi. Mana tafsir Tabari dan tafsir Ibnu Katsir kita tukar samalah sebab diiktibar kata tafsir Ibnu Katsir ni ringkasan daripada tafsir Tabari. Tafsir Tabari semua 27 jilid semua. 27 jilid. Ibnu Katsir buat ringkasan tu 4 jilid. 4 jilid.
Kamar dia direngkaskan oleh ulama pula, kamar dia tu baik jadi sejilid. Wak jadi rengkas supaya kata nak dia makan. Dah tu tak dia makan 27 jilid ni tebal-tebal ni sutik. Bukan dia kata. Nah, tapi saya baca ambil di awal hingga akhir, baca gitulah. Jadi kata kena lepas mata lah sekaligus tafsir pasti lagu tu. Dan tafsir hak milik kita duk milik pada alim ulama kita lebih banyak daripada 120 tafsir semua. 120 tafsir, satu tafsir tu beberapa kitab lah, beberapa jilid lah, 120 tafsir semua. Ambil di kurung yang kedua hingga tarik tu mari sepakat sekarang. Dia kena ada tafsir-tafsir tu, bukan makna kata kita bagi tafsir sendiri, bukan, tak boleh. Ya pas cara nak tafsir Quran ni, wa emah hak molek sekali tafsir Quran dengan Quran. Hak tu hak molek sekali. Kemudian tafsir Quran dengan hadis. Tafsir Ibnu Katsir ni ya tafsir Quran dengan Quran, hadis dengan hadis, atau hadis tafsir Quran. Kemudian wari pendapat para ulama salafus salih terutamanya mari tafsir. Sebab itulah tafsir dia ni diterima oleh seluruh dunia. Seluruh dunia orang pakat terima dia belaka. Malaikat orang tak tahu gapo tu, dia tak ada hargalah. Ibnu Katsir ni ya nak menatu bagi Imam Mizzi. Imam Mizzi ni, Abu Hajjaj Al-Mizzi ni, tuai kitab Tahzibil Kamal, hak 30 jilid tu. Cara nak periksa hadis kena lepas kitab tu. 30 jilid. Nak tafsir kena lepas. Dia menatu demo tu. Anak murid dia ni banyaklah anak murid Ibnu Katsir ni, tapi dia pandai. Cara dia mazhab Syafi'i. Mengaji dengan Tok Guru Hambali tak ada masalah. Mazhab fiqh tak ada masalah, tapi akidah salah. Akidah mereka akidah salaf. Jadi ayat ni Tuhan nak royak gapo kita ni? Nak royak supaya nak kita tak terlari daripada apa hak Tuhan nak royak ni. Tuhan kata gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuhan kata ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman. Apabila kata wahai orang yang beriman, kita wipah kata mereka yang membenar akan ajaran Tuhan. Benar dengan ajaran Tuhan lagu mana maksud? Makna kata dia percaya apa hak Tuhan khabar dalam Quran. Tu makna kata beriman dengan Tuhan. Maka apabila kita diserukan kata hei orang yang beriman, tahulah kata kita ni orang yang berharga di sisi Tuhan. Bukan mana orang biasa, bukan orang lekeh lah tu. Makna kata ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman. Kita nak pergi tengok balik makna sepatah lalu dulu. In ja'akum fasikun, jika datang kepada kamu oleh fasik. Fasik di sini makna kan? Makna orang yang melampaui diri dia, senantiasa setuh diri dia dengan dosa. Tapi dosa ni apa panggil dosa bukan makna kata sampai ke kufur dan syirik. Tak. Tapi dosa pesing kata yang Allah Ta'ala murka. Itu makna kata fasikun. Orang fasik. Orang fasik ni tak boleh nak buat gapo. Nak buat ni pun tak boleh. Ya orang fasik kan. Kita pergi tengok dulu sepatah lalu. Dengan gapo? Binaba'in. Kalimah nabak ni makna kan nabak di sini. Bi khabarin, dengan satu khabaran. Maka Tuhan suruh ayat lagu mana? Ni. Apabila datang kepada kita hei orang yang beriman dengan khabar. Masalahnya hak dia jadi panha dalam dunia sebab tak tapih khabar ni. Dalam Islam ni mari royak 1400 tahun lebih dah tentang masalah nak tapihkan khabaran. Royak mari dulu dah, bukan baru-baru. Supaya nak kita tadi itu jadi selamat daripada dok jadi haru-haru hidup pada dunia. Tak kira peribadi pun dah jadi punah sebab khabar juga. Keluarga jadi punah, khabar juga. Masyarakat jadi punah pun khabaran juga. Apa yang khabar angin tu. Tak tahu kata mari dan hari ni enggak. Orang yang rolik ke duk royak khabar ni masuk dalam fasikun belaka. Masuk dalam fasikun belaka. Rolik lah bukan semua. Bagaimana kita nak percaya jadi molek? Tuhan ni yuk. Pegang molek kita kata. Jika datang kepada kamu hei orang yang beriman. Kum tu kena pada orang beriman. Jika datang kepada kamu hei orang yang beriman oleh fasikun, orang yang fasik. Fasik tu orang fasik. Dengan apa? Binaba'in, dengan satu khabaran.
Ya Allah. Dengan satu khabaran. Fatabayyanu, maka hendaklah mung tu selidiki. Periksa dulu. Periksa makna kena? Makna kata belum daripada nak terima, nak bina hukum di atas khabaran, kena periksa dulu. Kalau tak periksa, jangan terima. Dengar saja boleh, tapi nak terima, kau dulu. Sebab orang kita ni tak jadi masalah apabila dia dengar, dia tak tapis, dia terima lalu. Tak gitu beli. Setak selalu dah orang. Tak gitu saja. Selalu dah mana kata masuk khabar tak kena dalam akal fikir dia. Jadi gitu. Okey. Namun selalu dah. Apa tu Tuhan kata fatabayyanu? Tu kamsang tu. Suruh tu fatabayyanu fi amal tu. Maka hendaklah kamu wahai orang yang beriman, periksa dulu, selidiki dulu, tuatsapkan. Pasal sia gitulah. An tusibu qauman bijahalatin. Hak ning hak taksir ni. Supaya kamu tidak berbuatkan sesuatu pada satu kaum yang tidak kamu itu tahu. Takut kita pergi hukum orang, pergi silap pehek orang, sedangkan kita tak tahu. Hakikat kita tak tahu, kalilah lagu tu. Tapi sebab kita pergi percaya khabar angin tadi itu, kita binakan hukum silap pehek orang. Apabila silap pehek orang, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Maka jadilah kita itu menyesal atas apa yang kita kerja tengah tadi. Pas sesalkan dia nak pedah gapo ke dah. Sebab tu dalam hukum Islam kita, ia tak sewi dia jadi punah hati, punah akal fikiran, punah perasaan dengan sebab khabar tak sih. Yang nak uwi kita tadi itu tahu dulu. Kata khabar ni mari di mana, selidiki dulu kok mana boleh royak lagu ni. Nak jaga tu. Kita hari ni terutama lah orang perempuan setengah-setengah daripadanya duduk dalam keluarga gitu gini yang percaya ikut orang royak punah gitu. Hari ni nak menyocoh ramai. Panha sangkum hari ni pelaga dia. Sebab tu Nabi kata la yadkhulul jannata al-qattat. Tak masuk syurga dulu, nak bakar dulu orang yang suka pecah belah orang dari antara satu sama lain. Siap sang kontak je dalam arti kata nak pecah, nak orang pahal salah. Nabi kata tak masuk syurga galah tu. Pas nak buatlah mana kita? Kita dengan api dunia ni pun kita tak lawan, apa tah lagi nak lawan api neraka. Api neraka ni Allah kalau turun banyak ning atas dunia ni. Banyak ning, sikit ning. Hacul buah di dunia. Lah kita ni tak mati dah akhirat esok. Dah tak mati dah. Hidup tak mati dah. Dunia ni yang mati, akhirat esok tak mati dah. Tak mati duduk dalam syurga, fa bihawa ni'mah. Kalau duduk di dalam neraka tak mati, nasallallahu taala as-salamah wal afiyah. Tu maknanya gitu. Jadi itu makna sepatah lalu. Ayat tu nak faham lagu mana? Gini cara nak faham dia. Allah Ta'ala suruhkan kita tasabbut. Apa makna tasabbut? Tasabbut di sini suruh kita cerakkan dulu. Menyata dulu. Terai dulu. Pada masalah kita nak terimakan khabar orang yang pesan kata fasik tadi. Fasik ni suka bau. Tengreng apa panggil? Bahasa saya panggil tengreng. Suka buat angkara. Supaya apa? Supaya nak jadi hara-hara. Lalu Tuhan tadi itu hukum dengan perkataan dia kata tabayyanu, menyata molek dulu, supaya kita tadi itu tak jadi silap faham. Dan sesungguhnya telah melarang oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kita ikut jalan ni orang-orang yang suka nak memunahkan urusan. Orang suka nak munah ni banyak. Sebab tu Tuhan lari dalam Quran tu, Tuhan royak sebagai ayat khabariyah, akan tetapi makna dia larang ni. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Zahirnya benda hak fasik tadi, benda hak punah tadi itu di atas muka bumi dan di dalam laut dengan sebab tangan manusia. Itlaq tangan sebab apa? Sebab tangan ni lah banyak kewak kerja, kayak gitu, kayak gini. Lalu Tuhan larang tak sewi kita orang Islam tadi itu jadi terima benda-benda lagu tu. Sehingga dalam hadis, kalau kita ngaji dalam hadis, ya ada satu istilah orang panggil kata kita nak terima hadis ni lah ni. Hadis ni
ia ada dua rukun. Duk royak sama dah, ada dua rukun. Yang pertama ada silsilah. Orang royak hadis. Daripada orang tu ke orang tu, orang tu ke orang tu sampai ke Nabi dia. Itu panggil silsilah tali orang royak hadis. Yang kedua, rukun bagi hadis iaitu matan hadis. Matan hadis. Kemudian orang nak royak hadis tadi itu hadis kita nak boleh terima di sisi orang nak royak pasti kena ada 3 syarat semua. Syarat mula-mula sanad dia mana orang royak tu sambung molek. Aku dengar pada tok guru aku dengar pada tok guru aku atas sampai ke Nabi. Sambung dulu. Lepas daripada tu orang royak tadi itu kena ada keadilan. Apa makna keadilan? Makna kata dia tak suka dusta di atas urusan. Gapo-gapo pun ketiak tak faham. Yang ketiga, ingat dia tu gagah kuat. Kalau ingat tak kuat, tak boleh. Tak silah tu. Islam kita yang jaga benar ni cara ingat ni. Ya tak siwit lupa-lupa. Makan ni hak lupa-lupa tu kena jauhi. Lepas daripada tu salah satu daripada rupa kita nak tak boleh terima hadis daripada orang panggil majhulul hal. Apa makna majhulul hal? Yakni orang tu batal tubuh dia tak kenal. Ada anak murid seorang dua, tetapi tak ada seorang mana ulama aku terhadap ilmu dia. Tak ada biaku ulama. Orang ni ada congah-congah duk jalan koh-koh tamuka bami ni juga. Anak murid ada seorang dua, tapi ulama seorang pun tak ada akukan dia. Orang pesan ni apa panggil majhulul hal. Keadaan dia tak tahu. Siqah ke tak siqah, dipercayai ke ingat kuat ke tak kuat, orang tak tahu. Apabila tak tahu, ulama tak terima hadis daripada dia. Faham daripada mana kaedah tu? Faham daripada ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ni daripada ayat Quran yang kita boleh hari ni. Baik. Kemudian nak tengok sikit asbabin nuzul. Makna tu boleh dah kita faham dah makna dia. Asbabin nuzul sini maknalah mana asbabin nuzul? Sebab boleh turunkan ayat ni. Turun ayat ni sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal di dalam musnadnya. Imam Ahmad ni anak murid Imam Syafi'i duduk kedai bar di Baghdad. Dan pendirian dia ni tetap. Dia tak ambil dengan cara ruangan tadi itu, dia tak ambil. Dia ambil dengan azimah, dia tak ambil dengan rukhsah. Makna katalah mana? Makna kata, kalau ada jalan dua, hak boleh pun, dia banyak kena tetap pendapat dia. Dia kata tak boleh. Dengan sebab pendirian yang kejap tadi itulah, dia hidup masa kerajaan Abbasiyah. Abbasiyah ni puak-puak mereka tadi tu puak Mu'tazilah saja. Sehingga naik dia tadi itu sebagai ulama tapi tak ada pangkat gapo-gapo. Hak boleh pangkat puak Mu'tazilah saja. Puak Mu'tazilah saja boleh pegang pangkat. Duk dengan Mu'tasim, duk dengan Ma'mun, duk dengan tu dengan orang ni, duk dengan puak tu makna kata orang ada pangkat saja. Maka apabila Imam Ahmad tak ada pangkat, tapi hak ni ada pangkat. Tetapi rakyat ni nak turut Imam Ahmad. Rakyat ni nak turut Imam Ahmad, tak mau nak turut. Hak duk dalam pangkat ni. Nama Ahmad juga. Hak ni Ahmad Ibnu Abi Du'ad, hak ni Ahmad Ibn Hanbal. Dua orang Ahmad. Sama-sama Ahmad belaka. Tetapi Ahmad Ibn Hanbal adalah imam min a'immati ahli sunnati wal jamaah. Adapun Ahmad Ibn Abi Du'ad min a'immatil ahli bidah wal ahwa. Mati kena doa aja. Imam Ahmad doa mati sekerat. Ya petua suruh bunuh ulama Islam kita berapa orang. Buai pi duk ngajar di Mesir tu. Dia tubik kamsang. So dia ambil dia tu naik tahu tak, mati tahu tak. Dan ulama-ulama sunnah kita mati banyak mana masa dia jadi pegang kerajaan tu. Dia pukul Imam Ahmad sampai ke selok. Untuk nak tahankan sunnah Nabi ni sampai ke selok Imam Ahmad. Dia kata mati belakang. Lalu akhir sekali Imam Ahmad bangun sembahyang malam berdoa atas dia. Doa di atas datuk ni. Ahmad ibn Abi Du'ad ni. Mati sekerat. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Afanallahu wa iyyakum ajma'in min hadhihi al-balaya. Allahumma amin. Minta jauh.
Sekerak. Kalau lalak gijak di tangan dia hak mati tu, seumpama gaji tubuh badan dia. Sakit. Mati belum pada Imam Ahmad setahun. Imam Ahmad mati bila Alhamdulillah? 241. Dia mati 240. 240 Hijrah. Tahun yang ketiga tengah-tengah tu. Setahun belum daripada Imam Ahmad. Kena doa Imam Ahmad. Doa Imam Ahmad ni bemu. Ada doa tu. Kalau orang zalim kena doa tu, cuk dah. Doa tu ulama sebut di dalam kitab-kitab. Ya ada doa tu, tapi kita malah nak buat tubik mana, takut pergi guna tak kena kelaku. Takut juga. Nampak tu tak? Lama jadi sebab dengan kita. Tapi kalau orang zalim doa dengan hak tu, siap. Tuhan terima doa ya Imam Ahmad ni, ya berkat doa dia. Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Syafi'i nak tubik pada Baghdad. Ya tahir umat Baghdad semua mengaji dengan Ahmad ni, tak ada dah orang alim lebih pada dia di dalam negeri ni. Aku. Itu mana aku ulama di atas ulama. Supaya sekarang ni aku dengan CJ. Tubik pada jamiah tu jamiah ni, aku dengan CJ tak ada gapo juga kena juga lagu tu bang. Dia buat jadi sepik sangat. Ni terkadang tak leh sistem CJ sekarang, tak leh gitu, tak leh gini. Tak leh. Hak tu tak tahu gapo tu, hadis-hadis pun tak tahu, kata hadis kedak. Baca tafsir tak ada beza Israiliyat. Israiliyat mana tahu ilmu orang Israel masuk Islam, kaman duk royak ilmu dia di dalam Islam kita ni. Ulama tapih waktu baik pula tu. Ya bukan makna kata kita boleh terima belaka daripada dia demo. Misal gini takut tak faham kata umpama tok cah masuk Islam. Kamar dia duk ngajar Islam, ambil ilmu dia duk ngajar pakte kita ni, dalam agama kita. Hari kita tak boleh terima belaka daripada dia. Ada ke seorang Yakub Taning tu? Nah, duk ngajar kul huwallah wali. Allah, tak ada tok guru dah kerana nak dengar tu. Mengajar kul huwallah. Hal lagu tu rupa nak win apa? Zaman kita nak win apa? Israiliyat apabila sebut dalam tafsir rupalah tu. Ya ulama tapih tu baik tu lah tu. Ya tak leh. Nak terima lagu mana dia bukit orang. Allah, pas sebab tu jadi peheh tak kena. Peheh tak kena tak sapa lak dia pintu langit tak buka, doa apa Tuhan tak beri. Hak dak nak ni hak orang musuh hak Tuhan takut tu musuh takut ni pasal hak ngaji biasa ni. Hak ni hak ya takut. Tapi takut-takut pun dia nak juga benda hak kena ni. Sebab tu kena berani nak kecek benda hak kena. Imam Ahmad tak ada pegang apa? Sebab tu dia boleh royak sedap. Dia royak sungguh, dia nak royak gapo dia royak. Hak ni dia nak royak dia terlekat dengan hak tu, terlekat dengan hak ni dia payah juga, okey? Lalu Imam Ahmad royak dalam musnad dia. Daripada riwayat seorang nama Malak. Daripada riwayat Malak daripada Bani Mustaliq. Seorang daripada Malak, mana kata ketua boleh kata. Tu dia, ketua apa boleh di sini. Iaitu seorang nama Haris ibni Abi Dirar. Seorang nama dengan Malak di sini supaya kita nak faham kata ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu makna gana. Sebab apa boleh turun ayat ni? Kena kait sama dengan asbabun nuzul kalau ada lah. Kalau tak ada kita tak usah sebut. Ada ulama sebut, ada ulama tak sebut. Seorang nama Haris ibni Abi Dirar. Nama Haris Malak juga ada. Ibni Abi Dirar, ayah kepada Juwairiyah binti Haris, isteri bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Juwairiyah seorang okey. Binti Haris, ayah dia ni lah. Hadis daripada hak ni. Hadis daripada Haris ibni Abi Dirar ni, ayah kepada Juwairiyah binti Haris sebagai ummul mukminin, ibu bagi segala orang Islam kita ni, iaitu isteri Nabi lah alaihi salatu wassalam. Berkatanya Haris, ni Imam Ahmad ada cerita lagu ni bau ahli sunnah sungguh. Hadis tahu kata duduk di mana. Nampak tak? Pio aku hadis dan sebagainya. Ya lagu tu. Katanya Haris ibni Dirar Al-Khuzai radhiyallahu anhu, dia orang beriman. Satu hari itu dia mari jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari jumpa dengan Nabi. Apabila dia mari jumpa dengan Nabi, Nabi pun selalu dah kalau orang mari jumpa dengan dia panggil masuk Islam lalu lah. Sifat dia lagu tu Nabi. Terimalah Islam. Kalau mu terima Islam, mu selamat dunia dan akhirat. Orang zaman tu dia tak ada kira banyak apa-apa, tak ada tamnai apa ni. Pakai nak terima benar-benar, pakai terima lalu, pakai mudah. Tak ada dok gapo dah. Terkadang kalau ada pangkat tinggi-tinggi, tahu benar-benar tapi nak terima tak boleh. Nah, supaya
kalau kita tengok ulama-ulama hak luar-luar negara, hak bukan-bukan sunnah tu, tahu hak sunnah ajaranlah mana. Bukan tak tahu. Dia tahu tetapi nak terima tak boleh. Buat apa? Kerana lekat ni dah banyak perkara lekat tu. Tu perkara-perkara tu. Tak usah sebutlah, kita faham situ nah. Lalu Nabi panggil dia kepada Islam. Maka dia pun menerima Islam dan aku akan ajaran Islam. Ya, Islam kita ni dua mula-mula sekali kena mengajak supaya nak mengasahkan Tuhan dulu mula-mula. Mula-mula kita nak Islam suruh mengucap dua kalimah syahadah. Bukan suruh cari Tuhan pasal kata mana Tuhan kita dok kunha pracau. Bukan. Kunha pracau ni mana kata orang tak ada Tuhan, ya bab lain. Tapi Islam kita suruh mengajak mari kepada Islam, mana mengajak kepada nak mengasahkan Allah Taala. So umpama Muaz buat kerja tu lah. Muaz pergi mula-mula pergi di Yaman, hajak semasuk Islam, mana suruh mengucap dua kalimah syahadah. Hak tu mula-mula. Lalu dia mengucap dua kalimah syahadah. Lepas pada tu suruh semaya. Semaya adalah rong lungma daripada pangkat bawah daripada gapo? Daripada dua kalimah syahadah. Tak semaya tak ada agama. Orang tak semaya tak ada agama. Kalau di sisi mazhab salaf, orang tak semaya bukan orang Islam mula. Tapi dalam mazhab Syafi'i, orang tak semaya kalau tak ingkar sekadar kufur nikmat. Tak apalah kita kata, tapi kalau dalam mazhab Hanbali pakai jatuh agama. Tapi orang tak semaya ni tak selamat lah. Tak selamat. Salah kata tak selamat lah kita kata. Tak usah kacau lah. Anak kita lu tak semaya cuk. Tak ada sana buat gana lah. Nak beki tak boleh. Ayuh, kena uya semaya. Lepas pada semaya, Nabi pun panggil dia itu suruh mengeluarkan zakat. Sebab dia ni orang ada. Lalu dia pun aku. Apabila kata aku keluarkan zakat sore, ya Rasulullah. Makna kata Islam lagu ni, Islam ni. Nabi hanya 3 perkara je mula-mula. Mengucap 2 kalimah syahadah, semaya, zakatnya tu. Mula-mula. Tak usah lagi kecek hak lain. Sebab tu kita jangan kecek jadi banyak sangat. Benda hak payah-payah tu, tak usah kecek banyak sangat. Jadi kata kita terkadang kita kecek tadi benda yang mempayahkan. Sebab itu Nabi kata basyiru wala tunaffiru. Royak benda hak molek dulu dalam urusan agama, jangan pasal dok melarikan manusia. Ini terkadang wak payah doa sampai kau tak sih agama. Pasal satu lagi daripada ikhwah-ikhwah kita dok dakwah orang-orang hak bukan Islam masuk Islam tadi tu. So lagi kena faham kata kita apabila mengajak orang masuk Islam kena cara. Jangan dok lepas ikut dah gitu. Kalau kita tak cara lepas ikut dah gitu, kalau dia mertak ni teruk. Mertak ni teruk. Kalau kafir biasa dia tak beriman, hukum tak ada masalah lagi. Tapi kalau dia beriman dia mertak, hukum teruk. Siapakah kena bunuh dalam agama kita? Kalau ada hukum lah, tapi orang yang mengajak tadi tu takut kena tak tanggung. Tu nya. Lalu dia pun mengaku dengan kata, nak kamu nak buat kerja hak Rasulullah suruh ni. Lalu dia kata kepada Nabi, ning orang hati molek sungguh. Ya Rasulullah, aku nak klik kepada kaum aku dulu ni. Nak klik pada Bani Mustalik tadi, aku nak klik dulu ni. Aku nak mengajak mereka itu juga masuk Islam. Ya klik buat kerja sungguh. Ning ulama-ulama sunnah kita dah ambil cara ni balik. Ngajak orang hak ketua kampung. Nah, nayu abata, nayu abaca, faham sunnah. Apabila faham tu mudah anak rakyat Faham sunnah ni ya bukan kata kita nak buat karuk ke apa dak. Sekadar nak faham Islam hak sahih. Faham sunnah ni mana faham Islam hak sahih. Hak betul. Tak kok tu tak kok ni. Lalu ya dakwah hadis ni boleh sore Ibn Dirat ni sampai ke yang ambil waktu tua kira ambil dia pergi mengajak dia masuk Islam. Habis licing bakal masuk. Lalu apabila masuk dia pun tak ada gapo lah. Suruh pengan Nabi suruh dia ingat lagi dia nak hipung. Apa nama? Hipungkan harta lah, hipung harta zakat tadi tu, hipung harta zakat. Lalu dia hantar surat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, "Ya Rasulullah, hatta mari orang mung tu, mari ambil zakat di tempat aku ni. Aku tak kuasa nak pergi. Mari ambil zakat tempat aku ni. Aku kutip dah zakat siap dah kuat kerja ni. Cuma Rasulullah hatta orang dia yang mari." Tu gitu. Lalu khabar tu sampai ke Madinah tu. Khabar tu sampai ke negeri Madinah. Nabi pun pilih orang tu, tengok atas hak mana nampak sesuai nak hantar pergi.
Hatta seorang nama Walid ibnu Uqbah. Walid ibnu Uqbah. Salah seorang daripada orang hak nak pergi jawatan nak pergi ambil zakat di Haris ibni Abi Dirar. Tiba-tiba Walid ibnu Uqbah tadi ni sahabat juga. Nak jadi buku tu. Gigi dekat dengan Bani Mustalik tu nampak puak ni pasti pelik sikit pada puak dia. Dia berasa takut, berasa gerung dalam hati. Tak berani nak masuk dalam kampung ni supaya dulu kan pada kabilah ya ada apa nama apa yang kata pintu pagar dia ataupun pintu gerbang dia tu tak berani nak masuk. Apabila dia berani tak berani nak masuk tadi Walid ibni Uqbah tu dia kembali klik pada Madinah. Tak berani nak pergi. Tak berani nak pergi tu dia klik royak Nabi tak kena tu. Dia kata, "Ya Rasulullah, Haris ibnu Abi Dirar tadi itu tak sewi zakat," dia kata. "Bahkan nak bunuh pula aku." Jadi buku selalu. Nabi pun selalu akak dadah lalu gano jadi gitu dia kata. "Hai Umar, suruh Umar lalu, gi cara ambil lah manon. Haris lagu mana?" Tiba-tiba tu hai takdir. Hari nak berlaku tu Harisnya mari di Madinah. Dia kata, "Gano jadi orang hak aku hantar pergi tak mari lagi lambat. Aku nak pergi sendiri, dah tahu-tahu aku apa aku nak pergi." Ya pergi. Gigi mari jumpa depan di pintu Madinah tu jumpa dengan pokok sahabat Nabi. Sahabat Nabi kata, "Kamu mendawat lagu mana terhadap Walid ibnu Uqbah? Hei Haris, Rasulullah kacau dah hatta mu dak tegah ke apa mu nak bunuh dia kan?" "Hai dak, demi Allah dak," dia kata. Dia sumpah. Lalu sahabat ni piping lalu, "Mai kita pergi jumpa Nabi lalulah mana masalah." Jumpa di masjid urusan Nabi, duk di masjid, pergi jumpa di masjid. Tanya. Nabi kata, "Mu lah mana Haris? Aku hatta apa Walid ibnu Uqbah pergi jumpa nak ambil dengan zakat mu tak sewi mu nak bunuh dia. Sungguhkah?" Ya sumpah pula kali yang kedua. Sumpah kata kan? Sumpah kata apa nama ni hak lafaz dia sumpah ni dia kata, "Wallahi, demi Allah aku tak buat lagu tu ya Rasulullah." Lalu Nabi pun tengok muka kata, "Ya tak buat sungguh. Ya bagi duit. Bagi duit hak ya kumpul tadi tu bagi tak depan Nabi." Nabi kata, "Silap dah aku." Apa silap aku tu ayat ni turun. Asbabin nuzul. Ayat ni turun, "Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Ni jelah. Sebab itulah kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, boleh ambil pengajaran di sini ni banyak. Boleh kita ambil pengajaran di sini di banyak. Situlah tempat yang kita itu apabila kita jalih hak ni sungguh dalam urusan gapo-gapo pun insya-Allah. Walaupun Nabi maaf lah kepada Walid bin Uqbah tu belakang pada tu. Tapi nak ayat tepat istiwa tadi tu nak berlaku lagu ni. Dia berasa lagu lain, dia royak lagu lain. Seolah kata, lah, fasik lah buat kerja lagu tu. Fasik buat kerja lagu tu. Itulah makna setengah daripada perkara-perkara tu. Kemudian insya-Allah kita akan masuk pula hukmun Nabi huwal aslah. Hukumnya Nabi lah molek sekali. InsyaAllah kita akan tengok lagi akan datang lah. Itulah sikit daripada bab tafsir dia. Kita nak masuk bab hadis sikit. InsyaAllah pada perjumpaan kita ni kita nak baca hadis Sahih Bukhari. Hadis Sahih Bukhari biiznillahi ta'ala daripada Sahih Bukhari. Tapi nak baca babul i'tisam. Bab i'tisam ni makna kata bab cara kita nak tegak lagu mana dalam urusan agama. Nak pegang dengan urusan agama ni lah mana. Biiznillahi ta'ala. InsyaAllah kita mari tengok pada hadis Sahih Bukhari. Kalau kita download mari dulu pun tak apa. Abang download mari PIM PDF Sahih Bukhari PDF dia mari. Lepas tu nanti kita tengok dalam ni selalu dalam telefon selalu. Learn boleh, tak ada gapo. Boleh download mari tak ada gapo. Ataupun kita waktu back cheat pun tak apa. Sebagaimana Abang minta tu kita type kasan tu back. Tengok. Kita nak baca daripada Sahih Bukhari dan kita nak ambil beberapa syarah lah. Syarah hak tu hak ni kita nak syarah mari supaya kita pakai jadi faham belaka. Cheat ambil agama. Tengok tak boleh itu minggu depan insya-Allah kita sediakan biiznillah taala. Ini kita sediakan insya-Allah. Sikit lagi. Mari kita tengok sikit di sini. Kita nak tengok hadis Sahih Bukhari biiznillah taala. Kitabul i'tisam bil kitab was sunnah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala Kitabul I'tisam bil Kitab was Sunnah. Kita cara kita nak berpegang dengan Quran dengan hadis ni lah mana. Dasar kita ni nak pegang pada Al-Kitab was Sunnah sebagaimana ulama kita nak kita faham tu lah mana. Setengah-setengah orang tak faham. Ayuh. Dia kata apabila kita panggil suruh klik pada Al-Kitab was Sunnah mana tinggal ulama. Bukan. Kita duk baca Sahih Bukhari ni tak kait ulama ke Bukhari? Syarah Sahih Bukhari ni tak kait ulama ke? Tafsir Ibn Katsir ni bukan ulama ke? Jangan kecek jadi orang wahai lah tu. Kalau kita nak berjalan hak kita, tak saya nak pakai hak supaya orang mazhab salah pakai, kita tak usah kecek gitu pun tak apa. Nak mengajar hak kita, mengajar gilah. Tapi kita nak royaknya gapo? Nak royak kata, cara kita nak mengajar tadi hak mazhab kita ni, nak bergantung kepada Al-Kitab was Sunnah. Kita ni semua ulama sunnah pakai syarah belaka. Di luar-luar negara, syarah belaka. Dan kita pun alhamdulillah daripada Imam Bukhari, daripada guru saya kepada Imam Bukhari ni sanad bersambung. Nama kata tak ada sanad pula. Sanad bersambung tapi hak mazhab salah saja. Daripada orang salah saja guru-guru sampai ke Imam Al-Bukhari. Ada sanad senarai dia tu, ada hak dia kita masa duk mengaji tu, hasillah daripada guru tu. Cuma kita nak tengok hadis tu rakam 7268. Hadis tu kita nak tengoklah. Saya nak baca dulu insya-Allah pada minggu ni biiznillah taala. Kita nak mengaji Sahih Bukhari sikit. Ngaji tauhid, ngaji tafsir, ngaji Sahih Bukhari. Kalau ada masa sikit ibu sirah lagi, buat tak apa, bela-bela atik sirah tu kita capo-capo tak apa insya-Allah. Babul i'tisam bil kitab was sunnah. Kitabul i'tisam bil kitab was sunnah. Kita cara kita nak pegang teguh dengan Al-Quranul Karim dan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana al-Humaydi. Qala haddatsana Sufyan an Mis'ar wa ghairihi an Qais bin Muslim an Tariq bin Shihab qala rajulun min al-yahudi li Umar ya amir al-mu'minin law alimna ma nazala hadhihi al-ayah ma nazalat hadhihi al-ayah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina lattakhadna dhalika al-yawm 'aidan faqala Umar inni la a'lamu ayya yawmin nazalat hadhihi al-ayah nazalat yawm Arafah fi yawmi Jum'ah sami'a Sufyanu min Mis'arin wa Mis'arun Qaisan wa Qaisan Tariqan. Ini hadis Nabi tu, hak kita dengar tu. Dengarlah hadis Nabi masa kita hidup dalam dunia. Dengar hadis Nabi, dengar Quran, dengar hadis, dengar syarah ulama. Hak tu yang kerja kita. Tak usahlah, tak pandai umur kita kalau tak isi hak tu tak selamat. Isi hak tu, dengar Quran, dengar hadis, syarah ulama. Okey, tak ada apa. Tu dia. Jadi Imam Bukhari dia ada seorang nama guru dia haddatsana. Ni maknalah haddatsana. Haddatsana mana mengkhabar akan daku. Mengkhabar akan daku mana guru aku nama Humaydi ni royak kepada aku. Dia dengar, aku dengar daripada dia. Hak ni pesan kata dengar pesan perkara ada perayut, ada faedah. Nampak tu tak? Dengar perkara yang ada faedah. Humaydi ni guru bagi Imam Al-Bukhari. Insya-Allah, kita akan mengaji cara kita nak pilih hadis. Lagu mana cara kita nak pilih hadis. Belalah kita mana kata kita ni orang ayah-ayah pun tak ada gapo, tapi kalau kita ada kertas kita boleh ngaji. Sahabat Nabi pun bukan umur sikit-sikit ngaji. Tapi dengan sebab semangat dia, bukan sekadar mengaji, boleh buka negeri. Pak kita boleh pegang masjid, kocok masjid, orang mari semaya, boleh mari dengar mengajar tu tak apa dah wali. Hebat dah lah. Nah, tak buka negeri pun tak apa, tapi dengan sebab usaha keberkatan Tuhan beri, orang Islam akan terima Islam hak sebenar, orang bukan Islam pun akan terima Islam juga insya-Allah. Haddatsana Sufyan, kemudian Humaydi pun kata telah merayak akan daku oleh Sufyan. Oleh apa? Oleh Sufyan. Daripada Mis'ar wa ghairihi.
Daripada Mis'ar. Sufyan ni Sufyan mana? Dalam Islam kita ada dua ya Sufyan. Wa imma Sufyan ibnu Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri ataupun Sufyan ibnu Uyainah. Maksud di sini haddatsana Sufyan iaitu kena pada Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah tok guru hak kedai duk Mekah. Guru bagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngaji hadis ngayo. Kalau bab hadis Sufyan ibnu Uyainah tak satindih. Hebat. Dan guru bagi Imam Al-Humaidi sebagai imam, guru bagi Imam Al-Bukhari. Guru gimari? Ayat guru gimari. Daripada Mis'ar. Mis'ar ni ibni anak Al-Kidam. Anak Kidam. Anak Kidam. Nama pelik sikit. Kidam dengan kasrahkan kaf. Nah, Kidam. Daripada Qais anak Muslim. Daripada Tariq anak Syihab berkatanya ia. Berkatanya Tariq anak Syihab tadi itu. Berkatanya Tariq anak Syihab, dia ni dibilangkan daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni pia Abdullah. Pia sahabat. Man laqiya Nabi alaihi salatu wassalam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Tu sahabat Hasan. Tak ada sepakat tarikh lain. Siapa dia jumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mati di atas Islam. Hak ni sahabat. Kalau dah dia itu murtad masalan. Nasallahu taala salama wal afiyah. Kamar dia dimasuk pula Islam. Dibilai kata sahabat juga. Tapi kalau murtad mati bukan di atas Islam, maka orang ni tak bilai kata sahabat. Kamar dia orang jumpa dengan Nabi. Jumpa dengan Nabi umpama Abu Jahal, Abu Lahab, Abu apa nama panggil sahabat tak? Tak. Sebab apa bayar? Sebab dia tak beriman. Sudah. Sebab tu dia nak kacau paham orang paham kita tak boleh. Terkadang orang-orang tu di kalangan orang hak Syiah lah, dia kata, dia kata sahabat-sahabat ni bukan Abu Jahal, Abu Lahab pun sahabat juga. Kita tak masuk sahabat. Sebab tarikh tak bukan dia. Sahabat tu sahabat yang beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Berkatanya Tariq anak Syihab tadi itu, qala rajulun. Kata seorang. Seorang tu dia minal Yahud, daripada orang Yahudi. Daripada orang Yahudi. Kata gapo? Ni. Dia kata tadi itu kita nak pergi situ tu, kita nak tengok sikit sini. Jadi kata takut tak faham. Gapo mana al-i'tisam? I'tisam di situ tu kalimah al-i'tisam. I'tisam ni mana imtithal. Mana kita mensanjungkan hukuman Tuhan, imtithal. Sanjung hukuman Tuhan. Sebab apa Tuhan suruh kita sanjung tu hukuman Tuhan? Karena Tuhan suruh. Di mana Tuhan suruh? Tuhan suruh di dalam Al-Quran. Tuhan suruh di dalam surah Ali Imran ayat 103. Tuhan katakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Suruh kita itu pegang dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan cara sempurnanya. Dengan cara sempurna. Tali Tuhan tu, tali Tuhan. Tali Tuhan mana ajaran Tuhan. Pegang dengan tali Tuhan. Sungguh tak? Sungguh. Hakikat juga, hakikat. Walaupun hakikat berlain ni. Tali hak kita ikat binatang tu, tali juga orang panggil. Itu tak hakikat dia lagu tu. Tapi tali Tuhan ni, hakikat juga. Tapi hakikat pada situ. Berlain ni hakikat. Nak kata majak tak boleh. Nampak tu tak? Setengah-setengah kata, kerana sini takwil pula. Bukan takwil. Ia kok tudah. Makna kok tudah. Itu maknanya. Kemudian, suruh kita pergi dengan tali Tuhan tu. Tali Tuhan duduk di mana? Duduk di Al-Quran dan duduk di As-Sunnah An-Nabawiyah. Tengok. Seorang daripada orang Yahudi kata kepada Sayyidina Umar. Katalah mana? Orang Yahudi ni cidik cara kecek pe je. Dia tak berimani. Tapi dia duduk di bawah perkataan orang Islam. Dia kecek, dia tak panggil Ya Umar. Dia tak panggil lah tu. Dia panggil lah Hasan. Ya Amirul Mukminin. Yahudi. Sebab tu Yahudi nak buat gapo-gapo kita ni kecek pahala dah. Kecek pahala dah. Dia kata hak lain. Orang tengok, tak jalan kecek, tak ada.
Ya cidik-cidik ini, ya duduk di cakap pe. Cakap pe kalau lah hebat, dia lah cidik. Yahudi ni mana? Ya Amirul Mukminin, umah hak bekai patah. Patah. Sebab perkataannya patah. Kalau kecek pe tak kenanya naik, panas. Dia katalah mana? Hei Amirul Mukminin, hei raja lah kecek mudah-mudah gitulah nah. Jikalau alaina nazalat hadhil ayah. Kalau di atas puak kita, yakni puak-puak kita, puak Yahudi ni turun akan ini ayat. Ayat mana? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ayat ni, ayat ni. Tak turun di atas Nasara pun tak turun. Di atas Yahudi pun tak turun. Turun di atas agama Islam. Turun di atas Nabi Muhammad Sayyidil Anam. Lah mana? Hari ini aku telah mensempurnakan bagi kamu, hei umat Nabi, akan agama kamu. Dan aku menyempurnakan di atas kamu nikmat aku. Dan aku redha terhadap kamu Islam sebagai agama. Agama ni maknalah mana? Agama makna pelaturan hidup. Cara nak pakai hidup tu agama. Lalu Yahudi kata, Umar duk dia. Tengok orang lebih ni pun yang kecil tak banyak. Dia duk dia. Dia kata, lattakhadna dzalikal yaum aidan. Nascaya aku akan menjadikan hari hak turun ayat ning hari perayaan. Orang Yahudi ni suka buat perayaan. Kalau ada gapo-gapo yang buat perayaan selalu. Sebab tu dalam Islam kita dia tak suka lagu tu. Perayaan ni nak buat boleh, ada hak suruh mari. Munasabah ni perayaan ni, munasabah ni perayaan ni, makna kata dalam Islam kita tak ada bergalak mana benda-benda lagu tu. Yusuf galak hari dua raya tu, hari Aidil Adha dengan Aidil Fitri. Hak tu hak sangat. Hak tu hak sangat. Hak lain tu boboy. Tak ada sungguh mana. Lalu Umar pun kata, lepas daripada Yahudi kecek sudah, Umar pun kata. Faqala Umar, maka katanya oleh Umar radhiyallahu an, apalah katanya oleh Umar radhiyallahu an, inni la a'lam, sesungguhnya aku tahu. Ni sikap ketua. Gapo-gapo kena tahu. Ni ketua pun tak tahu gapo. Tulis pun tak boleh, baca pun tak boleh, buta huruf. Nak jadi ketua. Hak tu duk selerak tu. Orang nak jadi ketua ni lah ni. Sebab boleh buka negara ke Islam kita sebab dia reti. Sebab digelarkan Umar ni mulham, orang faham. Orang reti bijak. Bukan makna kata orang tak reti. Nak latih di ketua kita, nak tak diri kita di ketua, kena tahu juga. Niat siap sedia kata. Ni mahuk pun tak habis. Nah, bukan nak kata dak mahuk pun tak habis. Pan nak kecek sia lagu mana, nak kecek lah sapa lagu mana, nak kecek nak tolak hak gapo. Masuk dapat orang besar-besar suka demo. Kita yang ngaji sikit-sikit ni pun kalau jumpa orang besar, kalau tak jadi nak kecek tak boleh. Ya kena cedek. Ni dok Allah nak dok tahrisi tapi buta huruf. Ni tengok ketua Islam. La a'lam, aku tahu. Ilmu. Kena orang ngaji dok depan. Sebab itulah tak banyak nak beli gaji. Tak pasal atas sebut lah atas lah mungkin kena kat orang pula. Nah, inni la a'lam ayya yaumin nazalat hadhil ayah. Aku tahu kata bila tu ayat ni. Umar kata aku tahu kata bila tu ayat ni. Nak tahu kata bila tu ayat bukan mudah. Dia kena pergi dengan ilmu. Nazalat yauma Arafah. Turun hari Arafah. Hari Arafah hari tu hari bila? Hari Jumaat. Sepah hari tu pagi. Puasa hari ni. Hari Jumaat, hari Arafah. Tak muh lagi, tak sin lagi. Ni masalah ni. Ni masalah. Nak ayat kata, hari kalau beripung di antara hari Arafah dengan hari Jumaat, hari lebih itulah. 2 hari raya beripung tu. Jumaat raya minggu Kamar ni hari Arafah tu raya tahun ni tu. Kecik mudah-mudah. Hingga Tuhan turun ke langit dunia waktu siang hari. Tuhan tak turun waktu pada langit dunia waktu siang hari. Malaikat turun belik malam. Tapi hari Arafah Tuhan turun. Untuk nak mengampunkan dosa bagi kita. Kita buat main-main. Rugi. Hadis sahih. Tak ada kena syak dah hadis sahih. Ulama salah tak ada biar duk kita awal walaupun sore. Sore pun tak ada. Kita nak pakai mazhab salah, nak pakai mazhab lain ikut dia lah, tak ada gapo. Tapi hak kita ni
No, ayat kata pergi dengan ilmu pengetahuan supaya kita tak gelicir daripada perkara yang benar dan perkara yang sungguh. Hadis ni Sufyan dengar daripada Mis'ar, Mis'ar dengar daripada Qais dengar daripada Tariq. Mana sambung belaka. Imam Bukhari taklid kata semua ni pakat dengar gi mari belaka. Walaupun mari dengan an tadi itu, tapi an di situ sebenarnya makna dengar. Imam Bukhari riwayat kata dia dengar. Ni aku wari jalan ni pasal an pasal ni pun tapi dengar. Dia pakat dengar gi mari. Boleh itlaq an. Kalau dalam Bukhari hadis an-anah ni tanggung di atas dengar. Dalam Bukhari lah. Dalam Bukhari dan Muslim kalau an daripada orang tu, daripada orang ni tanggung kata dengar. Tu sahih Bukhari. Sebab tu hari ni orang pakat nak jijak sahih Bukhari itu orang. Nak jijak sahih Bukhari itu orang sebab apabila rutuh Bukhari itu orang, umat Islam faham salah lalu terhadap hadis itu Quran. Di mana berlaku? Di Mesir. Di negeri Arab hak berlaku. Kita orang duk jauh ni terkadang kita sanjung lah Sahih Bukhari, email kita kuat dengan Bukhari ni. Tetapi mereka duk jijak sekarang itu. Tapi mujur ada ulama-ulama kita pertahankan. Sebab ada puak-puak warasatul anbiya hak mengaji gerbaikan diri. Duk dengan ilmu ni untuk nak jagakan supaya tak suruh turun. Kalau turun ni puak kita bilicin. Jatuh, letih. Sebab tu kena terima kasih pada mereka, syukur terhadap Allah Ta'ala, terima kasih pada warasatul anbiya. Terima kasih lagu mana ni pakat kita mari dok ngaji ni okey dah, tak ada apa. Untuk nak jadi generasi jagakan ilmu pengetahuan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada perjumpaan kita sekali ni sekadar inilah sahaja dulu. Mudah-mudahan kita boleh ambil pengajaran daripada Al-Quranul Karim dan daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan daripada apa yang dihuraikan dan diterangkan oleh para warasatul anbiya di dalam kitab-kitab yang muktabar supaya kita boleh tambahkan ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan satu sakara ya dalam Quran hak Tuhan suruh minta tambah. Wa qur rabbi zidni ilma. Itulah yang kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sekadar inilah sahaja dulu pada pagi ini dan hari ini kita berjumpa pula pada minggu hadapan pada pusingan pengajian mingguan di tempatan kita ini. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'azibna wa anta alina qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.